Okey. Boleh terus ke? Boleh ya? Boleh cikgu. Okey, kita teruskan. Saya rekod dah tu. Jadi siapa-siapa yang tertinggal nanti saya akan share video ni balik lah. Okay, so switch enable. Okay, mula-mula switch enable and then dia akan tukar daripada tanda lebih besar kepada hashtag. Okay, lepas di hashtag tu awak kena guna config T. Config T. CONFT, configure terminal. Kan, kata full dia configure terminal ataupun config T je shortcut dia, ataupun nak tulis configure terminal, nak tulis gitu pun tak apa, terminal ataupun CONFT tadi. Okey, so apabila awak tekan configure terminal, dia akan jadi switch config pula. Kena perhati perbezaan ni biar faham gitu. Apabila faham dia tukar simbol dia tu, barulah memudahkan awak buat kerja. Okey, sekarang ni awak duduk dalam configuration mode. Awak boleh buat perubahan pada switch ni. So first awak nak ubah adalah ni, switch main ni. Nama dia tukar daripada switch saja ni, daripada perkataan switch saja ni yang default dia ni kepada SW main. So macam mana nak tukar dia? Awak guna command host name, lepas tu tulis nama SW main, enter. So nampak tak dia bertukar tu daripada switch kepada SW main? Nampak tak? Dapat. Okey. So apabila dah bertukar tu, awak kena save dia. Awak kena save. Kalau tak, katalah contohnya tiba-tiba awak tukar tu dan banyak dah configuration awak buat, awak terlupa save, api habis, api tak ada. So hilang configuration awak. Kalau awak tutup dia jadi hilang lah. Dia akan hilang, dia akan pergi ke default balik sebab awak tak save. Nak save dia, awak kena do, type do right, R-I-T-E, right, do right, do right. Boleh do right. Okey, dia kata building configuration. Okey, so dia dah save dah tu. Dia dah save dah configuration tukar nama switch awak ni. Okay, mudah lah kan untuk tukar switch, nama switch kan? Okey. Tu yang pertama. Ada tanya tak? Sebelum kita pergi next configuration. Ada tanya? Tak ada? Ada cikgu. Ada. Okey, tak ada. Sekarang ni kita nak buat sedikit security iaitu kalau awak tengok sistem ni, switch kita ni tidak ada apa-apa ciri keselamatan lah. Kalau kita tengok ni, lepas saya exit ni, saya masuk tu saya boleh configure lalu, nampak? Saya boleh configure lalu. saya tarik enable, saya boleh configure lalu. Sekarang ni kita nak set password pada enable ni. Apabila seorang technician tu, dia tekan enable, dia tarik enable, dia minta password tu sini. So kita nak buat benda tu. Okey, kita nak set password pada enable mode. Sekarang ni tidak ada password pada enable mode ni. Okey, so cara dia, okey, enable, pergi kat enable, tarik enable dulu, enter, dia keluar hashtag ni. Okey, masuk balik kepada config T, configure terminal, config T, configure terminal, enter. Okey, sekarang ni awak dah masuk dalam config ni. So nak buat tetapan pada password pada enable mode, awak tarik je enable, lepas tu password. Password gapo awak nak pada orang tu masuk. Orang tu masuk, baru je boleh buat configuration. Baru je boleh buat, dia boleh teruskan buat gapo-gapo lah. Okey, so masuklah password awak, contohnya Cisco pass, Cisco password, Cisco PASS.
Okey, itu saja. Tekan enter. Okey. Itu saja untuk set password pada enable Kalau kita nak tengok hasil dia, awak exit, keluar pada config mode. Okey, keluar daripada enable mode. Okey, tekan enter sekali lagi. Okey, type enable. Nampak tak dia minta password tu? Nampak. Okey, tadi tak ada password ke? Nampak tu. Tadi tak ada password ke? Ha. Okey, sekarang ni password kena ada, kena masuk. Jadi password tadi Cisco pass, PASS. Baru masuk. Nampak tak? So situ ada satu ciri keselamatan situ. Boleh faham tak itu untuk enable password tu? Boleh ke? Boleh tu. Okey. Kita tengok beza dia ada dua kaedah untuk buat password pada enable ni. Okey, kita nak tengok configuration yang kita buat pada enable tadi tu. Kita pergi ke show run. Dekat hashtag ni. Dekat hashtag tu awak type show run. Okey, awak kena nampak ni. Enable password dia Cisco pass. Nampak ni? Nampak Nampak. Okey, ada satu cara Nampak, kita boleh buat password ni jadi orang tak boleh baca, orang tak boleh agak password kita gapo. Dia jadi password ni jadi nombor ikut dia. Jadi orang tak boleh nak teka lah password kita gapo. Ni kalau dia buka ni, kalau hacker ni dia tengok switch awak ni, dia tahu lah ada password Cisco pass. Jadi tidak ada keselamatan jugalah ni Kena hacker hot power kat dia hack. Dia boleh tengok password awak ni. So kita boleh encrypt ke password kita tu menggunakan satu lagi kaedah dia panggil secret secret. Okay, macam mana nak buat enable password dalam bentuk yang secret, dalam bentuk yang dia panggil encryption. Dalam bentuk dia menyulit ke baca password tu. Okey, yang pertama sekali awak kena pergi kat config T balik. Masuk kat config T daripada enable mode ni. Masuk ke config T, enter. Okey, awak dulu. Nak buat enable password tadi tu. Ni nak buat awak ni. Awak nak buat balik awak ni. Awak kena type no enable password. Itu saja. Dia tadi tak ada password dah lah. Tadi ada password. Apabila tekan enable tu ada password. Learning. Apabila awak type no enable password, switch awak ni tak perlu dah password. Itu akan minta dah password untuk orang yang tekan enable. Tak percaya kita tengok Saya exit sini. Exit daripada config T. Daripada configure terminal. Saya exit daripada enable mode. Saya tekan enter. Saya type enable balik. Nampak? Dia tak ada password dah. Nampak tak? Nampak you? Mudah untuk enable nak buat password tu balik. No enable password. Tak payah masuk dah password awak so 2345 tu, tak payah. No enable password saja. Okey, sekarang ni saat ni kita buat enable password. Password kita orang boleh baca, boleh tengok sebiji password awak. Sekarang ni kita nak menyulit ke password tu, kita guna satu lagi kaedah dipanggil secret. Okey, macam mana nak guna dia? Macam mana nak guna dia? Dekat mode ni, dekat mode enable ni awak masuk ke config T, configure terminal. Okey, masuk situ. Masuk dekat config ni, dia tulis config ni. Okey, and then type enable. Daripada password tadi tu awak tukar kepada secret. Tukar. Daripada tulis password, tulis secret.
Tulis secret space, lepas tu geria awak nak password awak. Contohnya Cisco 123. Password untuk enable tu Cisco 123. Tekan enter. Okey, tengok beza dia kita tengok beza dia. Okey, apabila awak exit, nak tengok hasil dia, awak exit di config ni, config mode. Okey, lepas tu awak exit pada pada enable mode. Okey, awak tekan enable. Dia minta password. Nampak tak? Minta password tu. Nampak So password dia Nama nampak. Cisco 123. Enter. Baru masuk. Okey. Kita nak tengok ni hacker lain, ada hacker yang mari dia nak tengok password awak ni, dia type show run. Kalau tengok password awak ni, enable secret ni, awak tak boleh hagut password tu gapo. Nampak tak? Ni. Dia jadi pelik ni. Password awak tu. Tapi sebenarnya dia Cisco 123. Tapi dalam sistem ni dia tak tulis Cisco 123 sebab kita guna secret ni. Kita guna secret. Kita guna secret. Dia menyulit ke password tu. Dia panggil encrypt ke password tu. Dia tukar password tu pada aksara-aksara yang susah dibaca lah. Boleh faham tak? Boleh faham tak beza antara enable password dengan enable secret tu? Boleh go. Boleh. Ya. Baik. Okey. Sesar situ. Okey, sesar situ. Okey, sekarang ni kita nak saya exit Saya exit sini. Okey, perasan tak sini ni dipanggil con ni con 0. Kalau tengok atas ni, dia tulis sini con 0. Nampak tak ni? Nampak tak dalam warna yang biru saya highlight tu? Nampak ego. Okey, con 0, okey. Con 0. Con 0 tu maksud dia console. Con tu console. Con 0 tu adalah console, console. So console ni kalau perasan, kalau orang mana-mana, console ni maksudnya siapa-siapa yang ambil yang ada wayar konsol tu, wayar biru tu, dia pergi cocok di switch awak, dia boleh configure switch awak. Tu maksud dia. Dia boleh configure switch awak ni. So macam mana awak nak set password pada con 0 ni? Bila dia sambung di port konsol, dia kena masuk password dulu, baru dia boleh pergi ke fasa yang seterusnya lah. Sekarang ni dia cocok di konsol ni, di switch ni. Dia letak kabel dia sini. Dia boleh configure dah switch awak tanpa ada security. So sekarang ni kita nak buat security sikit. Bila dia sambung port dia tu ke konsol punya switch kita, konsol switch kita, dia akan request password. Okey? Boleh? Saya nak tunjuk yang tu. Okay, so enable, okay, password untuk enable ni Cisco 123. Okay, masuk di bahagian enable. So sekarang ni kita nak masuk ke password pada konsol, kita kena pergi kat config T. Okay, lepas tu tulis line console 0, line console 0. Inilah line con 0 ni lah ni. Dia di terminal ni tulis con ya, con. Sebenarnya dia konsol tu line con 0. Okey, tulis line con 0, enter. Okey, dia akan jadi config line. Dia ada tambah tu. Config, daripada config saja sekarang ni dia jadi config line. Okey.
Okey, apabila sampai di config line ni, awak buat password. Gapo password awak nak pada konsol tu. Bila orang letak kabel dia di port konsol kita, dia kena masuk satu password. So password tu contohnya konsol pass lah, password. Contohnya pass. Enter. Okey, lepas tu login. Kita tak minta user apa-apa, kita tak minta nama dia ke, kita minta password saja. Tekan login, tekan enter. Okey, siap untuk buat password pada konsol, pada konsol. Okey, lepas tu nak tengok hasil dia, awak exit sini, awak exit pada line tu, configure line, exit pada configure line. Lepas tu exit daripada configure mode. Okey, lepas tu exit sekali lagi pada enable mode ni. Okey, duduk di con tu, awak tekan enter. Nampak dia minta password dah. Tadi tak minta password ke? Nampak tak beza tu? Nampak ego nampak. So password sini ni gapo sebenarnya? Siapa dia boleh bagi tahu? Apa password sini ni? Saya set ni. Password ke dia kena masuk ni? Kompas. 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 CONPASS. Baru masuk. Nampak tak? Dia baru masuk ke console mode. Ni baru console mode ni, tanda lebih besar ni. Masuk pula enable. Enable minta password pula sebab ni password untuk enable. Dia ada 2 kali password tu. Ni password untuk enable pula. Password enable tadi Cisco 123. Nampak 2 kali password tu. Selamatlah. Maksudnya masuk kat jaga, masuk rumah tu jaga ada so lagi, ada so. Jaga ada situ. Nak masuk rumah so lagi kena buka kunci pula. Kena ada grey pula. Selamatlah. Ada double security di situ. Boleh nampak apa perbezaan tu? Apa-apa tu. Setakat tu ada nak tanya? Nampak ego. Setakat tu ada nak tanya apa-apa? Tak ada ya, tak ada. Okey. Sekarang ni kita dah set password orang yang menggunakan comport. Dah. Orang yang guna comport kita dah set password. Maksudnya dia ada konsol kabel, dia letak di konsol port pada switch kita, dia akan kena ada password. Macam saat ni lah, Macam saat ni saya exit sini. Okey, ni minta password tu. Ni password. So satu lagi orang boleh akses ke switch kita melalui telnet, melalui line VTY panggil, virtual teletype, melalui line lah, melalui line kabel. So macam mana kita nak akses, saya nak tunjuk sekarang ni macam mana awak sebagai technician, awak nak akses switch yang berada di tempat yang lain, melalui switch lain, melalui connection switch lain menggunakan telnet, telnet ataupun VTY ni virtual teletype. Virtual teletype telnet.
Macam mana kita nak access daripada switch mana-mana switch ke switch yang lain. Saya tunjuk contoh. Okay, kita tambah lagi satu lagi switch. Okay, katalah ni switch ni nama dia switch KL ataupun switch KB lah. Duk Kota Baru switch ni. Switch ni duk Kota Baru. Ni Quebec ni main ni di Quebec ni di Kota Baru. So awak nak access ke switch ni. So awak kena buat dia punya setting dululah pada switch ni. So awak kena pergi ke Quebec. Aku kena pergi ke Kota Baru, switch Kota Baru ni. Sambung konsol. Okey. Lepas tu buka terminal balik. Okey. Configure switch baru ni. Switch tadi kita configure dah. Tadi ni dia jadi switch. Nampak tak? Switch, nama dia switch tu. Hak baru ni. So kita kena configure lah. Nama baru dia iaitu switch apa? Switch KB. So macam mana nak configure dia? Enable config T. Okay, host name SWKB, enter. Okay, lepas SWKB tu do right, save di situ. Okay, lepas save kita nak set yang ni stack dia banyak sikit. Dan dia melibatkan awak kena buat VLAN, virtual LAN. Okay, saya akan tunjuk step by step lah. Okay. Untuk buat telnet ni step dia banyak sikit. Untuk buat sambungnya komputer menggunakan telnet ni, dia melibatkan ada VLAN setting lah. Okay, VLAN setting. Okay, sebelum kita pergi kita configure tu, okay, kita dah buat ni. Kita dah buat dia punya host name. Okay, so kita nak buka line dia. Kita nak buka line VTY ni. Kita kena tarik line VTY. Nampak tak command saya? Kau blur. Okey ke? Dapat. Okay, line VTY 015. Ni step yang pertama, catat. Lepas tu awak buat sendiri lah di rumah. Awak buat sendiri. Kalau ada komputer lah, tak ada komputer kat, tengok gitu. Ni carilah komputer sebutir dia main kod ni ke, kod online gini. Okey, line VTY 015, enter. Okey, nampak dia keluar config line balik tu. Config line. Okey, sini sama dengan proses konsol tadi. Masuk ke password yang awak nak. Okey, contohnya untuk VTY ni, password VTY KB pass, PASS. Sebab ni switch KB, kita buat gitu. VTY KB pass. Tak usah tukar lah dengan yang ni. Sebab alik ni kita tak set pun VTY, sebab kita tak usah access VTY sini. Kita nak access VTY pada switch ni.
Okey, so password dia VTYKBPass, enter. Okey, lepas tu login. Okey, step dia line, tak tulis je line VTY015, enter. Lepas tu password gapo nak. Contoh saya dalam contoh saya ni VTYKBPass. Okey, lepas tu enter, lepas tu login. Tak payah tulis gapo-gapo belakang dia tu, login saja, enter. Okey, siap untuk VTY. So exit. Okey, nak tengok configuration yang kita buat, yang kita buat pada switch ni, VTY ni, type je do show run. Do show sh run. Do show run, shortcut do show run, enter. Okey, enter siapa lah bawah tu, awak kena nampak. Ni. Nampak dia ada password tu. VTY pass, VTY KB pass, VTY KB pass. Dia ada tu. Dia ada line VTY tu. Okey. Okey, selesai situ. Step pertama. Untuk step pertama ni beres kau. Beres untuk step pertama. Senyap ni. Beres kau? Boleh ke? Jangan senyap gitu, nal ni saya. Ingat sketch soft je. Okey, yang pertama tadi kita set line line VTY 015 mula-mula sekali tadi switch KB config okey, line VTY 015, lepas tu SWKB YouTube config config line. Dia tukar jadi config line. Okey, dekat lepas pada config line tu password, and then password apa yang awak nak lah. Tu password apa yang awak nak. Lepas password apa yang awak nak, dia dalam config line lagi. Okey, awak login. Login. Itu saja. Step yang pertama. Ni step yang apa? Follow step saya ni mana? Okey, step pertama saya tulis gitu. Step pertama. Okey, step kedua. Step kedua, awak kena sambunglah dua switch ni. Buat connection dia. Okey, nak sambung dia sambung dengan kabel ke apa? Dua device yang sama, kabel ke apa kena guna? Kalau dua device yang sama, kabel apa yang kita kena guna? Straight ke cross? Cross. Cross kabel. Kalau switch Cross tu cable. switch dengan switch kena cross,
Device yang sama, device dengan device yang sama, A dengan A awak kena cross. Okey. Kalau awak guna ni straight cable tak boleh. Dia kena cross over guna ni. Kabel titik-titik dah ni. Ni. Dia tulis copper crossover tu. Klik ni and then sambung. Sambung di gigabyte ni antara switch dengan switch, awak kena guna gigabyte lah. Antara device ke device. Maksudnya antara switch ke router ke switch ke switch ke kena guna hak gigabyte lah, hak laju sikit lah, speed laju. Speed laju hak luar tu. Macam kalau jalan raya agak antara KB ke Tanah Merah dia kena highway lah. Ataupun KB ke Gua Musa dia panggil highway KB Gua Musa. Dia highway dia. Tapi kalau jalan kampung ni dia jalan kecil lah. Ni jalan kampung ni, warna kuning ni, jalan kampung. Tapi antara satu bandar ke bandar yang lain, dia guna highway lah, guna satu port laju, dia panggil main port lah. Ni beza dia ni gigabit sambung ke gigabit jugalah. Sambung ke gigabit. Jadi gitu. Boleh? Step kedua. Ni step 1. Boleh tu. Step 2. Sambung kabel antara switch dengan kabel yang betul lah. Okey, itu step 2. Dia naik ija. Bila dia naik ija, step ketiga, awak kena set IP pada port ni. Pada port yang awak sambung ni. Port dia G01. G01 ni, port ni. Boleh faham tak saya port tu ke apa? Siapa dia tak faham port tu apa? Boleh faham lah kau port tu ke apa? Boleh tu faham. Boleh. Okey, port tu ni lah, port ni tempat awak letak wayar awak tu. Lah ni saya letak wayar saya Tempat sambungnya. ni di G0 ni. G01 ni. Ni G01 ni G02. Faham tak? Ni port dia ni. Faham ke? Agak faham. Faham tu. Tu port ni. Ni port ni. Ni G01 ni. Ni G01 ni G02. Jadi saya sambung port saat ni tu di G01. Okey. G01. Jadi saya kena set IP di G01. Tapi dalam switch, di switch kita tak boleh nak set IP pada port, pada port tu. Sebab dia tak ada capability, dia tak ada kemampuan untuk buat macam tu. Jadi kita kena set pada VLAN. Kita kena set IP tu pada VLAN. Dia nak set IP kena set pada VLAN. Macam mana kita nak buat VLAN pada switch ni? Okey, kita pergi pada switch ni. Pergi kepada setting switch ni, pergi kat laptop kita balik. Technician tu pergi kat laptop dia balik. Okey. Dia tarik dia do show VLAN. Do show dekat config ni, do show VLAN. Okey, kalau awak tengok sini dekat dia punya
terminal dia ni, dia ada satu VLAN saja. Apa VLAN tu? Siapa dia boleh ayat? Apakah VLAN yang ada situ? Pada switch tu. Siapa dia boleh ayat? Apakah VLAN yang ada dalam switch ni? Tak ada orang boleh ayat? Teka. VLAN apa ada? Ada orang ke ni? Ada error ada. Ada orang senyap ni. Okey, apakah VLAN ni? Tengok daripada ni. Tengok daripada saya show VLAN. Tengok sini lah, tengok di hak saya biru ni. Cuba cari gap dia VLAN yang ada dalam switch ni. Cuba baca lah. Nak faham, awak kena baca. Bukan tengok dok, baca gitu. Barulah boleh ilmu. Gap dia VLAN dia tu. VLAN KB. Ya. VLAN KB. VLAN ada? VLAN KB? VLAN apa ada tu? Paruk nak baca table pun tak boleh ni. Sorry, tak okey, tak cuba jawab. VLAN 1. VLAN apa? VLAN 1. VLAN 1 lah ni. Dia tulis ke ni VLAN ni. Dia ada VLAN 1 ni. Ni 1 ni. VLAN 1 dia panggil dia, VLAN 1. VLAN 1 ni adalah default VLAN. Adalah VLAN yang dia mari bersama dengan switch tu. Dia automatik dah buat VLAN 1 ni. Kalau tak ada VLAN 1 ni, switch awak tak boleh guna. Kong mampus, tak boleh pakai, kena tahu. Kalau awak buka switch awak masuk kat configuration dia, awak type do show VLAN. Tak ada VLAN 1 ni, switch awak tu kena tahu saja. Faham tak? Dia ni VLAN 1 ni adalah VLAN yang kena ada kat mana-mana. Kata switch awak tu tidak berguna, tak boleh nak guna, tak boleh nak buat untuk communication lah. Boleh faham tak? Okey, so sekarang ni switch awak hanya ada satu VLAN, iaitu VLAN 1. Di mana semua port, kalau tengok sini ni, port 1 sampai 24 port tadi hak saya tunjuk kat awak dengan 2 gigabit punya port duduk dalam VLAN 1. Nampak tak? Ni 1. semua port ni, 26 port ni duduk dalam VLAN 1. Okey, VLAN 1 So untuk membolehkan awak set IP pada port ni, pada switch ni, awak kena buat VLAN baru. Awak kena buat satu VLAN baru untuk letak IP. Awak kena create satu lagi VLAN baru. Selain pada VLAN 1 lah. VLAN 1 ni tak boleh kacau. Awak tak boleh buai VLAN 1 ni. Buai VLAN 1 dekat penuh switch tu.
So awak kena buat satu VLAN lain. Awak kena buat satu VLAN lain, dia panggil management VLAN. Management untuk tujuan pengurusan, untuk tujuan awak buat penyelenggaraan switch ke gapo, penyelenggaraan jarak jauh lah. Penyelenggaraan jarak jauh, contohnya awak duduk di Kubek Khie tadi. Awak duduk di pejabat Kubek Khie nak buat penyelenggaraan, nak buat maintenance pada switch yang berada di Kota Baru contohnya, ataupun di Kuala Lumpur, ataupun di Jepun, ataupun di negara-negara lain. So awak perlukan IP lah. Awak perlukan IP. Bila perlukan IP, pada switch ni awak kena buat VLAN baru. VLAN. Switch hanya boleh set IP pada VLAN. Boleh faham soal ayat ni? Boleh beres. Okey, saya akan tunjuk cara nak buat VLAN baru. Tengok step dia Cara nak buat VLAN baru Ni step 3. Saya buat sini, step yang ketiga. Kabel dah sambung. Step 3. Kita kena buat VLAN baru pada switch KB untuk set IP address. Boleh? Apa yang kita nak buat ni, kita nak buat VLAN baru pada KB, switch KB ni. Untuk apa buat VLAN baru? Untuk set IP address. Boleh? Okey, sekarang ni saya nak tunjuk proses dia. Pergi kat Boleh. laptop. Okey. Type je VLAN. Okey, untuk buat management VLAN, dia hanya ada satu saja VLAN yang VLAN number lah, VLAN ID, panggil ID. Dalam VLAN ni panggil ID Ni satu ni VLAN ID lah ni. ID 1 VLAN ID 1 VLAN 1 ataupun dia panggil VLAN 1. Dia boleh ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 11, boleh. Tapi dia ada banyak-banyak VLAN tu kita boleh ID yang kita boleh tulis 1 sampai 999 tu. Dia ada dia khas untuk management. Dia panggil IP VLAN 99. Okey, saya tulis sini. Okey. Untuk buat management VLAN ID yang kita guna ialah 99. Jadi kita guna 99. Okey, so pergi kat laptop, type VLAN ni dekat config ni, VLAN 99. Gitu. VLAN 99. Boleh? VLAN 99, enter. Dia tubik dah. Dia akan tubik config VLAN. Dia akan tukar jadi config VLAN. Nampak tak tu? Nampak. Okey, config VLAN. Okey, so tulis nama dia, name, name, management. Enter. Okey, dengan dua command ni, VLAN 99, lepas tu name, management, siap dah VLAN awak. Siap dah VLAN baru pada switch awak ni. Tak percaya, kita do show VLAN. Do
show VLAN. Enter. Nampak tak ada satu lagi VLAN tambah ni, yang baru tambah ni. Nampak tak? Nampak. Management. Ni. Kita baru create satu lagi VLAN, nombor dia 99, nama dia management. Tapi tidak ada port yang di-assign pada dia. Nampak tak? Kosong port dia ni. Okey. Tidak ada port. Okey, macam mana kita nak masukkan port tu? Okey, ni step yang seterusnya Saat ni baru kita buat VLAN dia. So kita kena tarik ni G01 ni duduk sini. Biar ia duduk di VLAN 99. Sebab G01 tu kita nak guna untuk management, untuk buat penyegaraan, untuk kita communicate dengan switch kita. So kita kena tarik ni G01 ni masuk dalam management punya VLAN. Macam mana nak buat? Okey, ni step dia. Okey, ni step yang keempat. Saya tulis step yang keempat dulu. Step yang keempat tadi kita buat, kita create VLAN. Okey, kita buat switch switch KB, config tadi, config step. Kita type VLAN 99. Okey, lepas tu kita tekan enter. Lepas tu kita switch KB, dia keluar config VLAN. Config VLAN. Step sini kita tulis name, lepas tu management. Ni step management. Ni step part. Ni step part. Step kelima, ni step kelima. Saya nak tunjuk ni. Okey, step kelima, awak nak tarik ni G01 hok duduk di VLAN 1 lagi ni, biar ia duduk di VLAN 99. Sebab ni nak dia jadi management port ni. Port kita sambung ni port management ni. So pergi ke sini, pergi ke port tu INT G ni. Pergi ke port ni hok kita nak masuk dia, nak tukar dia daripada VLAN 1 ke VLAN 99. Masuk ke G01. Tak payah GI01, GIG01, G saja. Ambil order pair G01, enter. Okey, sekarang ni awak duduk dalam config interface. Config port lah ni. Dalam command dia panggil interface. Pada fizikal dia panggil port, port dia. Okey, config if ni interface dia ni pada G01. Boleh faham tak tu? G01 Boleh? Boleh. Okey. So macam mana kita nak masuk ke? Sekarang ni saya nak tarik Nak tarik G01 ni masuk kepada 99 punya VLAN. So kena guna command ni, switch port mode access. Buat tu dulu. Step pertama, switch port mode access, enter. Okey, tukar mode dia kepada mode access, mode untuk masuk ke VLAN mana-mana. Tukar mode dia tu kepada mode VLAN mana-mana, nak masuk mode VLAN mana-mana. Okey, sekarang ni lepas buat mode access, switch port mode access, buat pula switch port access. Access, lepas tu VLAN berapa yang nak suruh dia access. Contohnya VLAN 99. Awak gitu lah. Step pertama, switch port mode access, enter. And then switch port access masuk. Access ni masuk lah. Masuk VLAN 99. Tukar dia. Situ, enter. So sekarang ni VLAN sekarang ni port G01 ni akan berada di 99 dan apa ni?
Okey, tak percaya kita do show VLAN do show VLAN. Nak tengok perubahan dia. Do show VLAN, enter. Nampak tak ni? G01 ni sudah berada dalam VLAN 99. Nampak tak? Ya, bismillah. Nampak. Boleh ke untuk step 5 tu? Mudah ke step 5 tu? Boleh. Okey, step 5 saya tulis sini Step 5. Step 5 switch KB config. Okey, int G0/1. Okey, lepas tu switch KB config. If dia keluar config interface. Okey, dekat config interface tu kena type switch port mode access. Okey, lepas mode access KB okey, switch port access VLAN berapa? VLAN 99. Enter. Okey, tu untuk step 5. Boleh? Boleh. Okey. Okey, kita main Boleh. sikit Kita main, kita buat itu sikit. Cuba tukar balik G01 ni masuk balik VLAN 1 ke mana? Siapa dia boleh rasa boleh buat? Boleh royak? Macam mana? Macam mana nak tukar balik daripada duduk di VLAN 99 nak masuk balik ke VLAN 1? Siapa dia boleh bagi idea? Kalau waktu switch waktu kau melayan switch port. Macam mana? Kau melayan switch port. Access B kan tak ni 99 1 pula. Gitulah. Gitu. Tukar ni lah, tukar sini ni. Buat ni switch port mode access balik, pergi ke port yang kita nak tukar tu iaitu G01. Lepas tu masuk ni switch port mode access. Lepas tu switch port access VLAN 1 balik lah. Boleh? Kalau nak tukar lah. Boleh? Boleh. Kena package tu lah, kena package tu lah. Okey, apabila kita dah ada VLAN, sekarang ni nampak tak dia keluar ni, dia keluar macam warning ni. Dia keluar mesej gini ni, mengganggu kita ni. Rasa nampak tak ni? Dia duk ulai tubik Nampak ni. tu. Nampak tak ni? Ni mesej ni. Nampak. Okey, macam mana kita nak buai mesej ni? Ni mesej debugging dia ni. Kita nak buai mengganggu kita lah. Dia akan tubik sama ni benda ni kalau kita tak buat sesuatu. So cara nak hilang ke mesej ni, kita pergi gini, kita buat gini. Kita tekan no, pergi exit dulu, exit daripada ni. Nampak dia keluar pula tu. Okey, kita kena keluar daripada if mode ni, interface mode ni. Kita exit. Okey. Nak buat dia no CDP run. No CDP ni, CDP depan ni. No CDP run. Type ni no CDP run. Enter. Dia tak akan keluar dah lah ni mesej ni. Mesej native VLAN mismatch ni tak keluar dah lah ni. Okey. So saya tambah sini Step ni
Okey, untuk buat message CDP type no CDP run. Type no CDP run. Okay, no CDP run. Okay, boleh? Sampai setakat tu boleh ke? Boleh. Boleh ke? Okey, apabila dah sampai situ, kita dah create dah VLAN 99. Lepas tu kita dah assign port dia. Assign port ni masuk dalam VLAN 99. Barulah kita set IP dia. Kita set IP kepada VLAN tu. Okey, sekarang ni step yang ketujuh, kita set IP VLAN. Set untuk communication menggunakan kabel, dia kena ada IP lah. Dia kena guna IP So kita nak set IP ni, step 7. Setkan IP address pada VLAN 99. Okey, kita nak set IP address pada VLAN 99. Okey, dengan IP kita contohnya source 92. Source 92 08 15 contohnya ataupun 03/24. Kita nak set IP dia 192.168.03/124. Tahu ke dia /124 tu? Ni /24 ni ke dia? Siapa dia boleh ayat? Dia set. Ni per bilik. Dah kalau tulis penuh dia ke dia tulis tu 24 tu. Subnet emas dia okey, subnet emas lah tu 24 tu. Betul tak? Ha. 24 tu adalah subnet emas. Okey, kalau kita tulis dalam bentuk subnet emas yang betul ke dia ni nombor dia ni. Tak ingat tu. Paruk tak ingat. 25. 255 Oh itulah 255 255 255 0 /24 /24 ni 255.255.255 0 /24 sama dengan 255 255 255 0 /24 tu. Ni lapar dalam bit dalam binary lah. 55 ni lapar 0. Ada 1 kali lapar sini. Kalau dalam bentuk binary ni decimal. Binary satu sampai kali. So 2 3 4 5 6 7 8 titik. So 2 3 4 5 6 7 8 titik. So 2 3 4 5 6 7 8 titik kosong. Ya gitu. Kosong. Tu dah jadi
255 ni. Satu di depan ni 2 kuasa 7. 2 kuasa ni 2. Kena ingat balik lah ni benda ni kata nyanyo nak ngaji undur gelik ni kau ngaji kat atas hok bawah-bawah tak tahu parut ni seh okey. So kita nak set ni, kita nak set 192 198 03/24 ni pada VLAN 99 tu. Okey, so pergi ke komputer kita ni. Okey, masuk ke interface VLAN tu lah. Interface VLAN 99. Interface VLAN 99. Interface VLAN 99. Boleh? Okey, enter. Okey, dia akan keluar config interface tu. Dia akan keluar config interface. Okey, sini baru kita masuk IP IP address. Okey, IP address. Inilah IP address kita ni. So 92.168.03. So 92.168.03. Subnet mah dia berapa? 255 255 255 0. Kena tulis gitu. kosong. Kena tulis gini. Untuk set IP pada VLAN. You kena direct gitu kan. Kena ada space lah, kena ada space ni. Antara IP dengan ni jangan rapat dia jadi jangan rapat gini, kena space lah. Ni IP. Ni IP space. Ni subnet mask. Kalau rapat dia jadi benda lain. Gitu, gap dia gitu. Tak boleh lah gitu Kena jauh lah 255. Logik, guna logik lah kau ni. Dia tak boleh. Sebab apa jauh tu? Sebab dua nombor ni adalah benda berbeza. Hak ni subnet mask, yang ni IP dia. Boleh Boleh ke? Okey. So tekan enter. Okey, siap. Set IP. IP awak dah siap dah set pada VLAN 99. Nak tengok hasil dia ni, nak tengok berjaya ke dak set tu, awak do show IP interface brief. Do show IP interface brief. Tekan enter. Pergi bawah sekali. Nampak tak YouTube ni? VLAN 99 IP dia 1.168.03. Status dia up. Nampak tak? Nampak. Okey. Dapat. So siap dah ni. Okey. Jadi laptop ni dia boleh control, boleh access ni, boleh access switch ni melalui switch ni. Melalui duduk sini, melalui duduk di kubek kiri. Contohnya ni Kuala Lumpur lah. Katalah ni Kuala Lumpur, ni Cawangan di Kota Baru. Awak pergi duduk sini. Awak pindah duduk sini. Okey. Awak terlupa bawa kabel konsol tu. Lepas tu awak sambung je lah dengan switch ni. Awak sambung dengan switch ni daripada port mana-mana, sambung ke laptop awak dengan kabel biasa lah, kabel network biasa ni. Okey, sambung. Okey. Tunggu dia hijau.
Okey. Dia hijau ni. Okey, klik sini. Pergi ke command prompt. Pergi ke command prompt. Kalau guna konsol, kena pergi ke terminal. Kalau guna konsol kabel, awak kena pergi ke terminal. Tapi kalau awak guna kabel biasa, guna line telnet, awak kena pergi ke control command prompt. Awak kena pergi ke command prompt, klik command prompt. Awak tarik je. Oh, sebelum awak pergi ke command prompt, awak kena set IP lah ke komputer awak ni. Sebab awak sambung kabel tu. Ni, awak sambung kabel ni. Bila ada kabel, awak kena set IP. So, pergi kat laptop ni, set IP dia. So, IP awak mesti sama dengan IP ni. Mesti sama network dengan IP VLAN 99 ni. So, apa IP yang sama network dengan VLAN 99 ni? Satu contoh IP saya. Siapa dia boleh bagi? 192, 198, 0, 5 boleh, 9 boleh, 7 boleh. Berapa? Rumah boleh lakar. Berapa? 125, 24. 5, 5. 5. 0, 4, 5 boleh dah. Okey. Sini? Subnet. 255, 255. Gini ada? Betul. Okey, betul lah ni. Sebab nak sama dengan ni. Okey, betul lah tu. Okey, close. Dah set dah IP, close. Okey. Pergi ke command prompt. Ping dulu. Cuba ping dulu IP ni. IP switch ni. Nak tahu dia boleh berhubung ke tak? Ping dulu. 192, 198. Sepatutnya dia boleh ping. 03. Nampak? Dia ada reply tu. Sekarang ni awak boleh berhubung dengan switch KB ni. Ni. Ni dia ada reply ni. Boleh nampak tak? Boleh? Awak sambung ke switch ni. Tapi awak Boleh. boleh ping ke switch ni. Ni tak ada IP ni switch ni. Hubung. Switch ni tak ada IP, kita tak set pun IP, tapi sekarang ni awak ping ke switch ni ni. Okey, sekarang ni kita nak configure switch ni. Nak configure switch ni, awak tarik telnet. Tarik telnet masuk IP dia tadi. 192. Sebab boleh ping dia tu. 192, 198, 03. Enter. Nampak dia minta password tu. Switch ni ada kita set VTY tadi kan? Nampak. Okay, password VTY tadi ke apa? Betul. Kenapa dia password VTY tadi? Ni, sini ni. VTY. Kita buat VTY KB pass ke? Password yang saya masuk tadi VTY. Pas. Ni. Password ni. VTY KB pass. Saya buat tadi. So, password ni lah kita kena masuk situ tadi. Ni. VTY KB pass. So, pergi ke sini balik ni. Dia time out. So, awak kena guna balik telnet tu. Enter. Okey, minta password. Type je VTY KB pass. VTY KB pass. Ya, VTY KB pass. Masuk. Nampak yang masuk tu? So sekarang ni awak configure switch KB bukan switch main tak. Awak duduk di KL ni. Switch ni di KL ni, nampak dekat dalam simulasi ni. Sebenarnya dia duduk jauh lah ni. Duduk jauh ni. So awak boleh configure ni switch KB sekarang ni. Enable. Okay, password tak set. Kita tak set password tu.
Dia kata password not set. So kita kena set password dulu baru kita boleh configure dia. Kena set enable password tu. Okey, nak set enable password, klik je sini di di switch tu. Okey. Set lah enable password tu. So exit sini. Enable password. Contohnya Cisco 123. Enter. Okey, kalau pergi kat desktop ni, kat laptop ni, awak boleh configure dah lah. Cuba tarik balik EN. Saat ni dia kata no password set. Kalau no password set, awak tak boleh nak configure, awak tak boleh nak masuk ke enable mode. Sekarang ni saya dah set dah enable mode ni, enable password ni. Ni dah saya dah set ni. Saya dah set enable password ni. So, saya boleh configure dah lah. Tarik je enable. Nampak? Dia minta password dah. So, password dia Cisco 123. 123. Nampak? Boleh configure dah. Boleh configure dah. Config T. Nampak? Dah boleh configure dah. Do show VLAN. Nampak? VLAN 99 tu. Di switch KB. Ni di switch KB. Okey. So setakat tu macam mana? Beres kau setakat tu? Beres tu. Boleh. Beres Boleh tu. Beres. nanti add saya dalam grup Telegram ni. Khusus ni kelas awak dah. Saya nak share nota. Boleh eh? Okey. Okey, kalau tak ada, saya rasa Boleh. sampai situ saja untuk hari ni lah. Untuk hari ni. And then kita sambung VLAN yang seterusnya pada hari lain lah. Kau sebelum kita sudah ni ada tanya khabar-khabar kau? Ada tu. Habis sikit tu Okey. Dia kena apa ni? Kena ingat Apple dah. Oh. Ada. Benda ni kena ingat Apple lah tu semua tu. Mana boleh tengok nota. Ya. Kena laju lah maksudnya sebab dia ada masa sejak kalau kata siap kan out kan. Dia kira out. Dia bagi dia dah hogok kau kan aku. Dia bagi siapa dia cepat lah. Siapa yang cepat siap awal lah. Siapa yang siap awal dengan betul. Siap awal salah tak kira kot. Siap awal. Tapi kalau semua siap awal, katakanlah semua betul, dia akan tengok siapa yang siap awal. Ya gitu. Kalau semua boleh 100 kan. Siapa yang siap dulu. Kelebihan orang yang cepat lah. Fair tak? Okey So ada nak tanya kau setakat tu? Ada juga hok fail tu. Ya? Hok gagal lah. Dia miskin tu. Tak je salah komen kau tak ingat Ada, tak ada. Jangan. Ada. Kau ni baru pakai kat awal ni, baru 2-3 koman dia. Koman Keviski lagilah banyak. Ya. Ni baru VLAN ni baru VLAN management Management VLAN ni nama dia saya tulis sini. Lupa dia. Dia panggil switch virtual catatlah ni interface. Switch virtual interface ataupun SVI. Kalau dia kata apakah port apakah VLAN ID bagi SVI 99 jawapan dia. Fair. SVI ni untuk management, untuk tujuan management. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ni. Kita sambung
kita sambung hari yang berikutnya lah. Hari apa esok saya tak ada, saya kena pergi PH. Saya ada mesyuarat di PH. So mungkin minggu depan lah kita buat kelas lagi, satu lagi, ataupun hujung minggu ni ke. Yang hujung minggu ni kita buat kelas Gilang tu. Saya kalau boleh saya nak perhabis hak melibatkan amali ni. Mari kita hak teori tu saya just bagi nota je lah, baca teori tu. Cuma apa benda-benda yang teknikal tu saya kata terang lah gapo hak teori tu lah, benda-benda penting. Tapi hak banyak kalau kena baca tu saya share dah bentuk bacaan je lah. Saya buat dah bentuk poin-poin, awak baca lah. Untuk jawab soalan teori lah, untuk soalan teori. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya ambil kedatangan dulu. Ada aku. Sekejap ni topik lagi nak ambil kedatangan tak? Ada. Aku. Yang berdirect chemistry tu tak ada dia tu untuk network sekolah tu, network tu bagus. Dia network dengan Windows Linux. Linux ada juga. Oh. Dia banyak, dia bukan so ni. Dia ada 3 modul. Satu Cisco ni, Cisco diagram ni, Cisco ni, and then dia ada Windows Server 2012. Kena configure Windows Server tu daripada A sampai Z. Lepas tu dia ada Linux. Kalau Kevski lah, kalau WordSkey pun sama. WordSkey lagi lah payah. WordSkey dia banyak teknikal lagi. Dia menggunakan gabungan Cisco dengan Windows, dengan Linux, 3 dan 1. Okey, saya baca nama itu dah. Ya. Sekejap. Ahmad Fitri ada? Ada. Ada. Irza. Ada. Irza. Ada. Haika. Ayah tu, ayah. Haika Hakim. Ayah. Muzakir. Tak ada. Muhammad Adam Azizi. Tak ada. Aiman Rusdi. Asal macam ada. Masa tu ni lain bona. Ayah dulu. Ais Nukman. Ada ni lain bona. Ais Nukman. Ada. Aki Iskandar. Tak ada. Fazli ada deh. Faiz Irwan ada. 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 Hafizah. Ada. Haris Ada. Hazi. Ada ni. Ada. 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 Saiful Azri. Tak ada. Tak ada. Syakir Izzat. Syakir. Tak ada. Nurul Aisyah ada Tak ada. Sani yang masuk lah yang dulu. Ada ni. Putri ada Ada. Nuru Syamimi Tak ada. tak masuk. Ada. Ada. Ya Allah. Ada sapi yang tadi. Ada tadi. Syami Aiman. Tak ada Ada.